Yang Berhormat Datuk Profesor, dan sekarang saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta. Terima kasih Tan Sri Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan ucapan tahniah dan penghargaan atas pelantikan Tan Sri sebagai Yang di-Ketua Dewan Negara. Mudah-mudahan kita akan mendapat bimbingan daripada kemahiran dan pengalaman Tan Sri. Saya turut ingin berbahas secara ringkas kerana seperti disebutkan oleh Dr. Awang Sarian tadi, perkaranya sama, ya. Dan kita pun telah diberi kronologi oleh Menteri tadi panjang, ya, daripada tahun 2016, 2018 pertukaran kerajaan. Isunya agak straightforward, Tan Sri, ya. Sepatutnya apa juga berlaku di sepanjang tempoh itu tidak menjejaskan proses untuk meluluskan rang undang-undang ini. Tapi begitulah, ya. Mungkin atas sebab ketelitian maka hari ini tahun 2023 baru kita di Dewan ini menjadi kelompok pembahas terakhir sebelum ditandatangani oleh Tuan Agong, ya. Jadi ialah masa yang lama, tapi atas perkara yang penting ini kita bersedia untuk menerimanya, ya. Kemudian satu perkara yang saya nak sentuh iaitu ada orang yang beragama Islam yang tidak dapat membaca Al-Quran dengan original wording dalam bahasa Arab, ya. Jadi ada kelompok yang meromanizekan sebutan Al-Quran tersebut, dieja, ya, secara tulisan Rumi. Jadi kejahilan tidak patut menjadi alasan, ya, untuk kita tidak dapat membaca versi bahasa originalnya, bahasa Arab, ya. Tetapi atas kelemahan masing-masing ada. Jadi bagaimana kita nak memastikan, ya, ejaan-ejaan Rumi itu bertepatan, atau adakah kaedah tertentu, ya, penggunaan bahasa bahasa Arab Romanized ke bahasa Melayu atau macam mana pun. Jadi bagaimana kita nak menentukan supaya ianya paling tepat, ya, walaupun tidak akan sama sekali menjadi tepat berbanding dengan bahasa Arab yang asalnya. Dan seterusnya dalam menunggu lebih 5 tahun untuk diluluskan ini, kita diberitahu tadi berlaku peningkatan penyelewengan, kesilapan-kesilapan, ya, kesalahan sehingga yang dirampas, yang didakwa semakin meningkat. Jadi artinya kita telah membiarkan sesuatu itu berlaku. Jadi sekarang ini bila kita sudah pindah ini, apakah jaminan bahawa penguat kuasa ahli-ahli lembaga itu Prof, ya, kita tahu mereka alim bab ini, mereka tahu, tetapi mereka yang diberikan amanah untuk menguatkuasakan undang-undang ini, ya, akan turun ke lapangan. Apakah bekalan ilmu yang ada kepada mereka, ya, atau adakah mereka hanya akan turun untuk melaksanakan kuatkuasa undang-undang ini bergantung kepada laporan, ya, daripada khalayak ramai, ya, yang mengesan, ya, bahawa seperti disebut oleh rakan kita senator tadi, mushaf yang tidak ada apa tadi itu, chop ke ataupun logo hologram tersebut, itu adalah maklumat yang kita dapat daripada orang luar, ya. Jadi adakah pihak penguatkuasa akan mengambil tindakan secara proaktif, membuat penelitian, turun ke lapangan untuk mengesan, ya, supaya tidak hanya menunggu aduan-aduan ataupun laporan daripada orang ramai. Jadi ini memerlukan juga suatu usaha di pihak kerajaan untuk memastikan pihak penguatkuasa ini, ya, kalaupun bukan daripada kalangan penguatkuasa Kementerian Dalam Negeri, mungkin ada diambil kumpulan-kumpulan yang mahir, yang pakar dalam bab ini untuk melaksanakan tanggungjawab ini supaya ianya lebih selamat, ya. Seterusnya, kita sebagai umat Islam, kita gantung pada Al-Quran dan Al-Hadis, ya, hadis Rasulullah SAW dalam memimpin, dalam memandu kehidupan kita ini untuk dunia dan juga untuk akhirat kita.
apakah pandangan menteri ataupun kementerian dalam hal ilmu hadis ini? Ya, Quran ini satu hal lah, ya, ilmu hadis pula, ya, kerana yang menjadi pertelingkahan sesama kita umat Islam hari ini adalah pemahaman dan interpretasi hadis yang berbagai-bagai, ya, dan ada dakwaan bahawa interpretasi mereka lebih tepat, ya, lebih sahih berbanding dengan kesahihan pandangan-pandangan yang lain. Bagaimana kita nak memastikan, ya, kalau kita boleh selamatkan Al-Quran dengan ketepatannya sampai bila-bila dan dijamin oleh Allah SWT akan selamat hingga akhirat, bagaimana pula suatu lagi aspek amalan agama kita ini, iaitu melaksanakan panduan melalui hadis ini mendapat suatu cara garis panduan, ya, petunjuk yang lebih tepat. Bagaimana kedudukan itu ataupun mungkin ianya tentulah berbeza, ya, dengan kepentingan Al-Quran ini, tapi tidak juga kurang pentingnya dalam kita menyusun kehidupan sosial masyarakat kita ini melalui perkara ini, ya, Al-Quran ini. Kemudian seperti yang disebut oleh Dr. Awang Sarian tadi, dari segi translation, ya, ini saya rasa sangat perlukan kepakaran pihak kita supaya bagi kita yang tidak mahir, ya, Arab is not our first language, tentunya kita sangat bergantung kepada translation, ya, dan juga penjelasan yang lebih tepat. Ya, ini saya rasa memerlukan lebih banyak kerja daripada pemantauan seperti yang telah disenaraikan di dalam rang undang-undang ini. Jadi Datuk Tan Sri, yang betul itu pandangan saya, dan saya mohon menyokong rang undang-undang. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Tuan Xavier.